Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, kembali kita lagi dalam tajuk Polygon. Okey, dalam video part 1 tadi kita belajar mengenal tentang jenis-jenis poligon dan juga kita mengenal berapa jenis poligon yang ada, dan kita juga mengenal pasti bagaimana nak menentukan axis of symmetry bagi poligon-poligon. Alright, polygon ada beberapa jenis. Kita ulang sekali lagi ya. Polygon ada dua jenis. Satu adalah regular polygon dan satu lagi adalah irregular polygon. Alright, macam mana regular polygon tu boleh terhasil? Tengoklah video yang pertama. Apa itu irregular polygon? Refer balik kepada video yang pertama. Okey, dalam video yang kedua ini kita akan membincangkan berkenaan macam mana kita nak construct regular polygon. Bila sebut tentang construct ni, mana katanya kita kena lukis. Bila kita lukis, kita kena pakai bahan-bahan alat-alat yang ditentukan. Okey, dan alat yang paling penting dalam kita nak construct adalah pensel. Okey, bila kita nak lukis kena guna pensel nah, jangan guna pen. Maka lagi lah tak boleh. Cat jangan. Alright, baik, kena guna pensel. Lagi satu lagi peralatan matematik yang sangat penting dalam kita nak construct adalah compasses. Okay, compasses bukan kompas lah. Kompas lens, compasses lens. Compasses ni kalau dalam bahasa Melayunya jangka lukis. Alright, compasses adalah jangka lukis. Okay, dalam construct ini, pelajar untuk dapat macam mana construct, pelajar kena cuba sendiri. Cikgu hanya memberi teori macam mana nak lukis, macam mana nak construct poligon-poligon. Okay, dalam nak memahami dan mengingat macam mana nak construct, pelajar kena buat sendiri. Okay, baik, kita tengok aktiviti yang pertama. Construct an equilateral triangle with the sides of 5 cm. Hari ni cikgu nak cerita sikit macam mana kita nak lukis equilateral. Apa maksud equilateral? Segitiga sama sisi dengan sisinya, setiap sisinya 5 cm. Baik, kita tengok gambar rajah yang pertama dulu. Construct a line segment AB with length 5 cm. Okay, first kali kita kena construct line AB. Okay, sebelum kita nak construct line AB, kita kena lukis dahulu satu garis lurus. Panjang mana terpulang, sehabis retas pun boleh, sampai ke meja pun boleh, jangan pendek sangat. Okey, lukis satu garis lurus. Okey, and then selepas dah lukis satu garis lurus yang dimaksudkan adalah garis lurus yang ni Okey, garis lurus yang dimaksudkan adalah garis lurus yang ni. Tu garis lurus yang dimaksudkan. Okey, selepas dah lukis garis lurus, tandakan point A pada garis kita tu. Okey, selepas kita dah tanda point A, baru kita construct. Okey, baru kita construct. Okey, macam mana nak construct? Ambil jangka lukis masing-masing, ambil compasses masing-masing, buka compasses tu, bukakan dia punya kaki tu. Okey, memandangkan kita nak lukis triangle 5 cm, jadi bukakan kaki triangle compasses tu sebanyak 5 cm. Yang tu kena ukur pakai pembaris lah, janganlah main agak-agak ada pembaris kan, gunalah pembaris. Okey, buka sebesar 5 cm. And then selepas dah buka compasses tu, letakkan jarum di point A dan tandakan di garisan yang kita dah lukis tadi tu. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah ni, bila ditanda tu nampak yang warna biru tu, itu tanda menggunakan compasses sejauh 5 cm. Okey, selepas tanda, tempat yang kita tanda tadi tu kita tulis dengan point B. Okey, alright, so dapatlah line segment untuk AB. Okey, boleh faham setakat ni Okey, selepas dah selesai buat line segment AB, tengok pada gambar rajah B pula. Construct a curve with the radius 5 cm from point A. Okey, macam mana nak construct? Macam biasa, letakkan jarum tu pada point A and then bukakan compasses kita dengan jarak 5 cm. Okey, dah buka dah. Okey, selepas dah buka, okey, tandakan curve. Okey, tandakan curve, buat satu curve. Curve panjang mana? Terpulang. Panjanglah sikit, janganlah kedekut sangat. Okey, panjang sikit. Okey, sama ada nak ke atas ataupun ke bawah, tak ada masalah. Kalau kamu lukis, kalau curve kamu tu ke atas, so segitiga akan jadi macam tu.
Okey, kalau you lukis ke bawah segitiga kamu akan jadi macam tu, tak ada masalah, sama saja asalkan side dia 5 cm. Okey, and then selepas dah buat dekat point A, letakkan pula jarum dekat point B. Okey, seperti mana gambar rajah C. Letak dekat point B and then buat seperti mana dalam gambar rajah B. Okey, sama aja. Okey, and then selepas kamu melukis untuk B dan C, what happen? You akan nampak lengkung kamu tu, curve kamu tu bertemu pada satu titik. Okey, bertemu pada satu titik. Nampak dah titik tu? Okey, dia bertemu kat situ. Alright. So last kali apa yang you buat? Sekarang ni kita dah ada point. Satu point kat sini dekat A, satu lagi point dekat B, satu lagi point dekat titik dekat persilangan antara curve yang kita lukis tadi tu. Okey, and then sambungkanlah ketiga-tiga titik itu menggunakan garis lurus. Bila lukis garis lurus, guna pembaris. Jangan guna compasses, guna pembaris. Jadi, kalau kita tengok pada gambar rajah D, maka terhasillah equilateral triangle. Dia sambungkan daripada point A ke point B ke point C, point A ke point C. Okey, digabungkan. So, dapatlah satu equilateral triangle dengan sisinya 5 cm. Okey, boleh faham setakat ni? You kena try lah. Kalau try baru dah dapat, baru dah tahu cara nak lukis. Okey? Baik, tadi kita bincang macam mana kita nak construct equilateral triangle. Cikgu harap semua dapat lukis equilateral triangle yang cantik. Tadi kita guna 5cm. Now you all gunalah berapa cm you nak buat. Terpulang pada you all lah. Jangan kedekut sangat kertas tu sampai 0.5 cm. Agak-agak Okay. Now, yang kedua, aktiviti kedua adalah how to construct square. Square tu apa? Square tu segi 4 sama sisi. Okay. Alright, sekarang ni kita nak construct square with sides 4 cm. Okey, yang pertama macam biasa, lukis satu garis lurus dulu guna pembaris. Okey, lukis satu garis lurus guna pembaris. And then seperti mana tadi dalam aktiviti 1 untuk gambar rajah A, seperti itu juga kita buat untuk square. Kita construct dulu line segment AB dengan panjang 4 cm. Okey, tadi kita buka compasses 5 cm. Sekarang ni kita kecilkan sikit, buka 4 cm cukup. Okey, tapi kalau siapa-siapa nak cuba 5 cm ke 10 cm terpulang. Okey, cikgu hanya bagi contoh 4 cm. Okey, so buka 4 cm, buat line segment AB dulu. And then yang seterusnya, kita gambar rajah B. Kita nak lukis garis menegak dekat point A. Okey, garis menegak ni kita panggil dia sebagai perpendicular line. Okay, jadi macam mana nak lukis perpendicular line? First kali, kamu buka compasses kecil saja. Okay, buka kecil. Jangan kecil sangat, jangan besar sangat, ala kadar. Letakkan jarum dekat point A, and then tanda di sebelah kanan dan di sebelah kiri seperti mana yang ditunjukkan ini. Okay, ini yang di sebelah kanan, yang ni yang di sebelah kiri. Okay, tanda di belah kanan, tanda belah kiri. Okey, bila nak tanda kanan dengan tanda kiri tu, make sure jarum dekat point A. Okey, pastikan jarum berada dekat point A. Ni, sini. Okey, kat situ. Okey, lepas dah tanda kanan dan kiri, okey, buka compasses tu besar sedikit. Buka besar sikit. Besar. Ikutlah besar mana pun terpulang. Okey, sekarang ni kita nak proses nak lukis perpendicular line. Okey, so buka compasses tu besar sikit. Okey, letakkan jarum di tanda belah kanan ni dulu. Okey, letak kat sini dulu. And then tandakan zap betul-betul atas A. Macam tu. Okey, walaupun dia dah lukis dalam nota ni, cikgu tambahkan sikit lagi tanda supaya lebih faham. Okey, itu adalah keadaan bila you letak di sebelah kanan. And then guna panjang yang sama pada kamu punya compasses, letakkan pula dekat point di sebelah kiri ni. Yang tanda di sebelah kiri ni, buat benda yang sama, zap gitu. Tak kena, patah balik. Alright, pastikan kena zap macam tu. Gitu. Okey, and then bila dah bersilang warna merah dan warna biru tu, buat satu garisan start daripada A. Inilah garisan yang dimaksudkan. So dapatlah perpendicular line. Okey, boleh faham? Alright, selepas dah lukis perpendicular line, okey,
selepas kita dah lukis perpendicular line tadi, the next step is you ambil compasses, you bukakan compasses tu kepada 4 cm. Okey, buka kepada 4 cm and then letakkan jarum pada point A dan tandakan di atas perpendicular line kita buat tadi ni. Tanda yang dimasukkan yang ni. Okey, so daripada D ke A tu dia dah jadi 4 cm. Okey, boleh faham setakat ni you kena construct juga, buat satu persatu, nanti you akan faham macam mana you nak lukis square. And then last sekali, selepas dah tanda D tu dengan compasses yang jarak yang sama, letakkan pula jarum dekat point D. Okey, letakkan kat point D. Okey, and then lepas ni katakanlah cikgu lukis baru yang ni kita nak bergerak pada step yang keempat ni, step D ni. Okey, start kita tukar color pen dulu, ambil color kelabu. Okey, so letakkan jarum kat sini, katakanlah ni compasses, cantik compasses tu ni kata compasses, ni pensel. Okey, lepas letakkan jarum dekat D and then lukis curve dekat sini. Lebih kurang macam tu bentuk dia. Alright, and then ambil pula compasses tu dengan jarak yang sama, letak kat point B. Okey, letak kat point B, buat macam kita buat kat point D tadi tu. Dia akan jadi macam tu. Yang apa yang cikgu lukis ni sama macam dalam gambar rajah D. Okey, so garis persilangan, titik persilangan antara garis yang kita buat untuk D dengan B tadi tu, yang ni, so kat sini dia akan jadi point C. Okey, last sekali apa yang kita akan buat, kita sambungkan semua point dengan garis lurus. Last sekali kita akan dapatlah bentuk square macam dalam D. Boleh faham setakat ni? Itu cara nak lukis square. Okey, clear. Alright.